قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم. Ayat 45 hingga 47 Yasin. An Jabir bin Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu min shadidihim li da'ifihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala, yang ditulis dalam kitab Jami'us Saghir safhah 6443, muhaddis oleh Imam Suyuti rahimallahu taala. Status hadis sahih. Yang dihormati pengurusi dan AJK, yang dikasihi Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati Allah Subhanahu wa taala. Saya ni tak tahu tuan-tuan. Dia datang sini jadi demam. Jadi dulu datang pun jadi demam. Dia aircon kuat sangat ke? Tak apalah, tak apa. Yang pertama, kita memanjatkan sepenuh pujian, syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih dikekalkan oleh Allah dalam suatu suasana yang cukup indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu menyusun dan mengatur kehidupan kita kepada Allah, yang kita nak buktikan, yang kita nak tayangkan di depan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berhadapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana pada malam ini kita panjatkan pujian, Allah masih mengekalkan, bahkan Allah masih mencampakkan nikmat ketaatan. Allah masih menunjukkan kasihnya Allah. Allah masih menunjukkan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah masih campakkan nikmat ketaatan. Allah masih campakkan nikmat kepatuhan. Bahkan Allah masih campakkan nikmat ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kupasan oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ulama mufassir yang menulis kitab Tafsir Al-Munir, tuan-tuan dan kasih Allah. Bahkan Syekh Dr. Wahbah Zuhaili masih hidup pada masa kini. Bagaimana Syekh membahaskan berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ulang ayat ini di dalam salat kita, bahkan di luar salat kita. Sejak daripada kecil kita baca Al-Fatihah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi kewajipan kepada kita membaca Al-Fatihah di dalam salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Syekh Dr. Wahbah Zuhaili membahaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sembah kepada Allah tidak bermaksud semata-mata kita sujud kepada Allah. Bagaimana kupasan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, sembah kepada Allah yang pertama kena ada ketaatan kepada Allah, yang kedua kena ada kepatuhan kepada Allah, yang ketiga kena ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita melihat apakah maksud ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepatuhan. Kepatuhan, kita tidak melaksanakan apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana ketaatan kena buat, kepatuhan kena buat, juga ketundukan kepada Allah kena buat.
Makna ketundukan, kita menunjukkan sepenuhnya keikhlasan, pengorbanan kita kepada Allah. Betul bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Komitmennya, komitmen kita untuk menunjukkan bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka nilai sembah kepada Allah sebagaimana kupasan oleh Syekh Dr. Wabah Zuhaili menyatakan, di dalam kehidupan kita kena ada ketaatan, kena ada kepatuhan, kena ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak manusia pada hari ini, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, mampu melakukan salat kepada Allah, mampu melakukan zakat kepada Allah, bahkan menunaikan haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap bulan, tuan-tuan dan kasih Allah, boleh pergi Mekah. Saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia ajak saya pergi Mekah. Saya tanya, takkan baru haji berbalik kan? Betul Ustaz, ni nak pergi pula bulan ni. Oh, kaya betul dia ni. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka menyatakan ketaatan kepada Allah, pada masa yang sama kena ada kepatuhan kepada Allah, iaitu tidak melaksanakan ataupun melakukan dosa, maksiat dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, konsert selawat alhamdulillah, namun konsert maksiat dilakukan bersama-sama, bagaimana mungkin akan dinilai sebagai sembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah kupasan Syekh Dr. Wabah Zuhaili di sebalik sembah kepada Allah. Kami sembah kepada Allah, na'budu, kena ada ketaatan, kena ada kepatuhan, bahkan kena ada ketundukan kepada Allah. Maka kita lihat kepada aspek yang ketiga, iaitu ketundukan kepada Allah. Kita lihat tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana manusia pada hari ini dalam keadaan boleh berlagak sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segelintir manusia bersikap tidak peduli kepada Allah, bahkan semakin lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah terjemahan kepada nilai sembah kepada Allah. Semasa kita mengungkapkan kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suatu kata-kata akuan kita kepada Allah, kata-kata janji kita kepada Allah, kata-kata penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lontarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana tuan-tuan dan kasih Allah, yang Allah nak lihat dalam kehidupan manusia bukan setakat sujud semata-mata, namun Allah nak lihat bagaimanakah bentuk ketaatan, bagaimanakah bentuk kepatuhan, bagaimanakah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cantumkan ketiga-tiga ini akhirnya bersama menjadi sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan kasih Allah, pada pagi ini, pagi pula, ya Ustaz ni tengah berkhayal. Tuan-tuan, ini kuliah saya yang keempat. Saya pun berkhayal ni tuan-tuan. Pening ni. Betul lah Fadil, tuanku Ustaz Syakir Husin tak dapat datang. Dia pun telefon, tolonglah Ustaz, tolonglah. Lepas tu pula cuti sekolah. Cuti sekolah ni Ustaz ni memang payah. Memang payah kalau Ustaz. Cuti sekolah ni payah. Semalam tuan-tuan, hari Jumaat malam, kuliah maghrib. Saya ni 10 masjid telefon. Sudah dah lah. Saya tak boleh tuan-tuan. Akhirnya saya pilih kat mana tuan-tuan? Saya pilih kat Syekh 9 je. Insya Allah. Yang dekat. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kat mana tadi panjang? Pagi tadi. Akhirnya pada malam ini tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian, syukur dan terima kasih kepada Allah. Allah masih mengekalkan kita dalam suatu suasana yang kita nyatakan inilah ketaatan kepada Allah, inilah kepatuhan kepada Allah, bahkan inilah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan dan kasih Allah, kita panjatkan juga
pujian, syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu suasana, dalam suatu tempat yang di mana masjid ataupun rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sana kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu sesama kita, wajah bertemu wajah tuan-tuan dan kasih Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini kita juga akan pulang balik daripada rumah Allah Subhanahu wa taala juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, yang paling istimewa pada malam ini, bagaimana kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala menepati kepada salah suatu janji ataupun jaminan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala ketika padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dijanjikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan yang keempat, mereka bertemu kerana Allah, mereka berkasih sayang kerana Allah, mereka mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat yang Allah campakkan kepada kita pada malam ini, sehingga Allah kurniakan kepada kita menepati kepada salah satu janji ataupun jaminan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala? Saya baca hadis ini berkaitan dengan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan dan kasih Allah? Cukup simple, cukup mudah untuk kita laksanakan, bahkan mendapat suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menepati kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kita datang bertemu sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok wajah sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok wajah sesama kita mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapat iaitu naungan Allah Subhanahu wa taala di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita datang duduk tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala sambil-sambil pejam mata pun tuan-tuan dan kasih Allah tak ada masalah. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita melihat nikmat bagaimana lagi manusia kehendaki dalam kehidupan mereka. Nikmat bagaimana lagi manusia yang perlukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka perlu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasihnya baginda, menunjukkan sayangnya baginda Muhammad kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan suatu janji, baginda mengatakan suatu jaminan, baginda menyatakan suatu syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda. Siapa-siapa yang menepati kepada janjiku akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebab apa baginda Muhammad menyebut dalam hadis tersebut naungan Allah Subhanahu wa taala yang kedua padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana digambarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suasana yang berlaku ketika mana kita dibangkitkan kali kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia berada dalam suatu ketakutan, bagaimana manusia dalam keadaan cukup kebimbangan, bagaimana manusia dalam keadaan kelam kabut, bahkan manusia tidak mempedulikan manusia yang lain, sehingga tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat, betapa sadis, betapa pedihnya itu baru pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan seluruh umat manusia tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu ipai tak boleh.
Bagaimana manusia dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan seluruh umat manusia tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam keadaan ketakutan, manusia berada dalam keadaan kebimbangan, manusia berada dalam kelam kabut. Bagaimana nak berhadapan ketika mana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana digambar ditunjukkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia-manusia, nasib manusia-manusia yang tidak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diceritakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana manusia-manusia yang tidak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala keluar daripada tubuh masing-masing, tuan-tuan dan kasih Allah, keluar daripada tubuh masing-masing, iaitu peluh. Peluh ni tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana baginda pernah melihat peluh yang keluar daripada tubuh manusia, yang keluar daripada tubuh manusia tuan-tuan dan kasih Allah, sehingga boleh menenggelamkan manusia pada masa tersebut. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, yang pertama manusia dibangkitkan, dihimpunkan di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana digambarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 mil ataupun 2 mil, 1 jengkal ataupun 2 jengkal sahaja matahari berada di atas kepala kita. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, pada ketika ini kita lihat tuan-tuan bagaimana Allah memanaskan bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitu pun kita tak dapat tengok matahari tuan-tuan dan kasih Allah. Kita dapat rasa sedikit haba yang dikeluarkan oleh matahari pada hari ini, dan kita merasa kepanasan pada hari ini tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kita tak rasa tahan tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimanakah kita nak bayangkan sesuatu di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, 1 jengkal, 2 jengkal matahari di atas kepala kita tuan-tuan dan kasih Allah. Sebab itulah kerana kasih sayangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada sesuatu di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, baginda mengungkapkan janji baginda mengungkap jaminan baginda Muhammad. Bahkan baginda kita boleh nyatakan ia adalah syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan keempat tuan-tuan dan kasih Allah. Kita pilih golongan keempat. Bagaimana mereka bertemu kerana Allah, mereka berkasih sayang kerana Allah, mereka mencintai kerana Allah, mereka juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat kembali kepada bagaimanakah nasib manusia yang tidak mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tuan-tuan dan kasih Allah, peluh yang keluar daripada tubuh masing-masing sehingga tenggelamnya manusia tuan-tuan dan kasih Allah berdasarkan amalan masing-masing. Berdasarkan amalan masing-masing, ada yang setahap peha, ada setahap buku lali, ada setahap lutut, ada setahap peha, ada setahap badan, ada setahap telinga, yang paling tertinggi sehingga boleh menenggelamkan mereka, mencecah habis kepala tuan-tuan dan kasih Allah. Akhirnya kita melihat tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita nak selamatkan jiwa kita di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melihat kepada hadis ini yang dilontarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup mudah tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita datang rumah Allah Subhanahu wa taala, bertemu sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala, wajah sesama wajah tuan-tuan timbul di sana, kasih mengasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah pada malam ini kita panjatkan pujian, syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah campakkan nikmat kepada kita pada malam ini sehingga kita diletakkan kepada golongan yang keempat, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di atas padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan dan kasih Allah, yang lebih istimewa, yang lebih unik tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda bercerita kepada sahabat-sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah sesuatu di dalam syurga Allah, bagaimanakah sesuatu ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang mementingkan ukhuwah, bagaimana manusia-manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan manusia-manusia yang mendapat
yang menunjukkan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menunjukkan cinta mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada salah satu hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haulal 'arsy manabing min nur alaiha qaumun libasuhum nur wa wujuhuhum nur laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum nabiyyuna wasyuhada. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dinyatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia mementingkan kasih sayang kerana Allah, manusia-manusia meletakkan keutamaan cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda menyatakan manusia ini akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda melihat bagaimana manusia-manusia ini sesungguhnya di sekitar arasy Allah Subhanahu wa taala terdapat mimbar yang bercahaya, dan di atas mimbar tersebut, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, terdapat kaum yang berada di atas mimbar tersebut. Bagaimana kaum tersebut memakai pakaian daripada cahaya, dan wajah mereka cukup bercahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka bukanlah para nabi, dan juga mereka bukanlah para syuhada. Maka tuan-tuan dan kasih Allah, baginda sebut para nabi dan syuhada merasa cemburu dan jealous kepada mereka, sehingga tuan-tuan dan kasih Allah, sahabat-sahabat bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, siapakah mereka sebenarnya? Bagaimanakah sifat manusia sebegitu yang mendapat suatu martabat darjat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat-sahabat, mereka lah adalah manusia-manusia yang bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah manusia-manusia cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah manusia-manusia yang bersaudara kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah manusia-manusia yang saling mengunjungi sesama mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lah juga manusia-manusia juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita mendapat naungan Allah di atas padang mahsyar Allah. Yang kedua, bagaimana baginda sebut dalam satu hadis sahih yang tadi saya baca, tuan-tuan dan kasih Allah, mendapat mimbar di sebelah Allah Subhanahu wa taala, berada di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa kaum tersebut, tuan-tuan? Kitalah pada malam ini, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti tanda bahawa kita menunjukkan ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali dalam kehidupan manusia pada hari ini. Kita bertanya kepada manusia kita, tuan-tuan dan kasih Allah, nikmat bagaimanakah lagi yang Allah nak tunjukkan kepada manusia? Nikmat bagaimanakah lagi Allah nak tunjukkan? Nikmat bagaimanakah lagi yang Allah perlu tunjukkan kepada manusia? Nikmat bagaimanakah lagi manusia perlukan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia mampu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan ini, tuan-tuan dan kasih Allah, cukup mudah, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Duduk sahaja, tuan-tuan, datang rumah Allah Subhanahu wa taala, bertemu sesama kita kerana Allah, mengasihi kerana Allah, cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan pulang selepas ini juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tuan-tuan dan kasih Allah, kita panjatkan pujian, syukur dan terima kasih kepada Allah, kerana Allah masih campakkan nikmat kepada kita, sehingga kita boleh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat naungan Allah. Yang kedua, mendapat mimbar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah, tuan-tuan? Mudah. Tapi manusia, tuan-tuan, tak sedar, tuan-tuan. Itu yang masalah. Akhirnya, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada kisah bagaimana
pentingnya dan utamanya ukhuwah, kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayang mampu membentuk kepada sikap dan sifat manusia, tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimana kasih sayang, bagaimana cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kita namakan ia adalah sebagai ukhuwah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bagaimana Allah menyatakan sesungguhnya orang mukmin tersebut ukhuwah, bersaudara, tuan-tuan. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah, maka islahkanlah, maka perelokkanlah hubungan di antara kamu, tuan-tuan dan kasih Allah. Wattaqullaha la'allakum, Allah kembalikan menyatakan firman Allah dengan perkataan ittaqu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang berlaku kepada khalifah yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tuan-tuan dan kasih Allah, kita nak lihat keutamaan kasih sayang dalam kehidupan kita, sehingga dengan kasih sayang ni, tuan-tuan dan kasih Allah, mampu membentuk kepada jiwa dan hati manusia, sehingga hati dan jiwa manusia mampu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi membuktikan iman dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kepada kisah yang berlaku kepada khalifah yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ketika mana nak berhadapan dengan puak penentang pada ketika itu. Yang kita maklumi, tuan-tuan, bagaimana khalifah yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu an, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan konflik, zaman yang penuh dengan polemik dan sebagainya, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat khalifah yang keempat, Sayyidina Ali radhiyallahu an, mementingkan ukhuwah, kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an pada suatu ketika tengah berkumpul dengan sahabat-sahabat, dengan pengikutnya pada masa tersebut. Akhirnya, tuan-tuan dan kasih Allah, sebelum masuk untuk berperang dengan puak penentang pada ketika itu, akhirnya, tuan-tuan dan kasih Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu an mengambil mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada pengikutnya yang berada bersama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu an, siapakah sanggup, dia menyatakan kepada pengikut-pengikutnya, siapakah yang sanggup membawa mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu petanda pendamaian dengan puak penentang. Bagaimana kamu bawalah mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah puak penentang, kamu angkatlah mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu tanda pendamaian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sebagai apabila mereka melihat kepada mushaf Al-Quran, maka ingat kepada Allah, mereka takut kepada Allah, mereka merasa insaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an, tuan-tuan dan kasih Allah, menawarkan kepada pengikut beliau. Akhirnya bangun seorang pemuda, tuan-tuan dan kasih Allah, daripada Kufah yang berusia belasan tahun, mengikut pendapat yang agak masyhur, berumur 17 tahun sahaja, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Bangun seorang pemuda daripada Kufah, sanggup menyatakan nak membawa mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ke tengah puak penentang. Akhir, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, khalifah yang keempat, Sayyidina Ali, apabila melihat kepada tubuh badan pemuda daripada Kufah dan melihat kepada usia yang muda ini, tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak menerima suatu kesanggupan daripada pemuda ini. Dan akhir, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, 3 kali ulangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an kepada pengikut-pengikut beliau. Akhirnya tiada seorang pun, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sanggup membawa mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah puak penentang, kecuali seorang pemuda daripada Kufah. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka tugasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an diserahkan kepada pemuda ini, tuan-tuan dan kasih Allah, sambil Sayyidina Ali berpesan kepada pemuda ini, jikalau kamu peganglah mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan kamu,
Jikalau tangan kanan kamu telah dipotong oleh puak penentang, kamu ambillah mushaf Al-Quran ini dengan tangan kiri kamu. Jika puak penentang memotong tangan kiri kamu, kamu ambillah mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Kamu gigitlah, kamu gunakanlah gigi kamu untuk mengambil mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan, Sayyidina Ali berkata kepada ketika mana untuk menyerahkan tugasan ini kepada pemuda ini, akhirnya ketika mana jika puak penentang melibas ataupun memotong leher kamu, maka itulah sebaik-baik kematian kepada kamu. Maka masuklah pemuda Kufah ini tuan-tuan dan kasih Allah ke tengah puak-puak penentang sambil dia menjulang mushaf Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu tanda pendamaian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, kerana mementingkan ukhuwah, mementingkan kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, mementingkan cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, nak mendapat martabat darjat yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang kita baca tadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, benarlah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, pegang tangan kanan dipotong oleh puak penentang, pegang tangan kiri tuan-tuan dipotong oleh puak penentang, gigitlah dengan gigi tuan-tuan. Maka pemuda Kufah mengambil dengan giginya, dengan mulut yang tuan-tuan dan kasih Allah, maka dipotong leher tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah jenazah ke depan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Maka Sayyidina Ali menangis teresak-esak dan dia menyatakan, kita melancarkan perang kepada puak penentang. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak mengambil hikmah nilai daripada kisah yang berlaku kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, khalifah yang keempat, mengutamakan kasih sayang kerana Allah, cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, mendapat semata-mata nak mempertahankan untuk mendapat nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat mimbar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanya kepada manusia pada hari, nikmat bagaimanakah lagi manusia perlukan dalam kehidupan manusia? Nikmat bagaimanakah lagi yang Allah perlu tunjukkan kepada manusia sehingga manusia mampu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita nak baca Yasin tuan-tuan. Muqaddimah kata. Letih juga tuan-tuan. Isyak kau apa? 8.34. Dia selalu isyak berhenti kan? Tak juga. Sudahlah. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya bangkit tuan-tuan berkaitan dengan kasih sayang kerana Allah, berkaitan dengan cinta mencintai kerana Allah, bahkan pertemuan kerana Allah, perpisahan kerana Allah. Seperti mana saya nyatakan tadi tuan-tuan, bagaimana cukup mudah, cukup simple untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Gunakanlah nikmat ini yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, martabat darjat yang cukup tinggi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia seperti ini tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia seperti mana nyatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita melihat persoalan sejauh manakah manusia perlukan nikmat dalam kehidupan mereka. Nikmat bagaimanakah manusia perlukan dalam kehidupan mereka? Sebab apa tuan-tuan dan kasih Allah? Allah campakkan segala-galanya dalam kehidupan manusia sehingga manusia pada hari ini dalam keadaan tidak tentu hala tuan-tuan dan kasih Allah. Manusia berada dalam suatu kesesatan yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak mampu membezakan persoalan pahala, persoalan dosa, persoalan syurga, persoalan neraka, persoalan iman dan bahkan persoalan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat dalam komuniti kita, kita lihat teman-teman kita tuan-tuan, alhamdulillah. Kita lihat keluarga kita, alhamdulillah. Kita lihat masyarakat kita tuan-tuan, alhamdulillah. Namun kita melihat lebih jauh lagi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menghilangkan seketika pandangan manusia terhadap MH370 tuan-tuan dan kasih Allah. Namun adakah manusia selama ini tuan-tuan
Bagaimana adakah manusia peduli berkaitan hilangnya akidah iman daripada hati-hati manusia, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan, bising satu dunia hilangnya MH370, tuan-tuan. Kenapa manusia tidak bising apabila hilangnya iman, akidah, pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan dan kasih Allah, malam ni kita tak nak cakap match 370, tuan-tuan. Wallahu alam, kita mudah-mudahan selamat, tuan-tuan. Namun kita kembali bagaimana manusia, tuan-tuan, seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nyatakan sesuana, ya Allah gambarkan sesuana kondisi manusia. Bagaimana manusia semakin sesat, semakin lalai, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Yasin ayat 45. Dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu kepada Allah, ma baina aidikum wa ma khalfakum, apa yang Allah telah sediakan dalam kehidupan kamu, di depan kamu, kamu dapat lihat apa yang Allah telah bentangkan dalam kehidupan kamu, wa ma khalfakum, dan apa yang berada di belakang kamu, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tuan-tuan dan kasih Allah, kita melihat kepada ma baina aidikum wa ma khalfakum. Apa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, tuan-tuan, termasuk kepada persoalan pahala, persoalan dosa, persoalan syurga, persoalan neraka, persoalan iman, persoalan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, tuan-tuan, jelas pada manusia pada hari ini konsep selawat buat, tuan-tuan, bahkan konsep maksiat pun buat, tuan-tuan dan kasih Allah. Bercampur gaulnya pahala dan dosa kepada Allah, membatalkan semua, tuan-tuan dan kasih Allah, akhirnya mendapat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tuan-tuan, contoh. Tuan-tuan pergi ke konsert selawat semalam? Tak pergi. Saya nak tanya, tuan-tuan, takut duduk solat atas sejadah yang berharga 100,000 tu, saya nak tanya juga. Bagaimana solatnya? Khusyuk tak khusyuk, tuan-tuan? Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Patut duit tabah haji pula, tuan. Tu saya geram, tuan-tuan. Kalau duit kerajaan saya tak kisah mana, tuan-tuan. Duit tabah haji. Saya pun simpan lah tabah haji, tuan-tuan, nak pergi haji. Tapi tiba-tiba dia demo kat konsert selawat, tuan-tuan. Tak apalah nak macam mana. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah sebut, tuan-tuan, ma baina aidikum wa ma khalfakum. Kita dapat lihat depan kita bagaimana bentuk kehidupan, tuan-tuan. Juga Allah nyatakan wa ma khalfakum, kamu lihat juga ke belakang. Bagaimana, tuan-tuan? Kita kadang-kadang dalam kehidupan masyarakat kita, tuan-tuan, dia buat suatu cerita, tuan-tuan, jangan pandang belakang. Tuan-tuan pernah tengok jangan pandang belakang? Pelik, cerita karut dan isi berkarut, tuan-tuan dan kasih Allah. Sedangkan Allah sebut ma baina aidikum wa ma khalfakum. Kamu lihatlah apa yang berada di depan kamu, juga wa ma khalfakum, apa yang berada di belakang kamu, supaya kamu menentukan suatu perjalanan dalam kehidupan kamu. Kamu nak semakin dekat kepada Allah ataupun kamu nak semakin jauh daripada Allah. Sebab itulah Allah sebut la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, ketika mana kita berada hadapan, kita lihat kehidupan kita, tuan-tuan, di hadapan kita, kita tengok betul, alhamdulillah, tiada apa-apa dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dapat buat dosa, kita mampu buat pahala, tuan-tuan, tinggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa yang sama, tuan-tuan, Allah nyatakan wa ma khalfakum, liahlah ke belakang, tuan-tuan dan kasih Allah. Ketika mana kita nak pusing ke belakang, tuan-tuan, automatik kita akan melihat sebelah kiri kita, tuan-tuan. Ketika mana kita berbaling ke belakang, kita nak berpatah semula ke depan, tuan-tuan dan kasih Allah, kita akan juga melihat ke kanan kita. Maka lengkaplah bulatan kehidupan, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hayati Yasin ini, tuan-tuan dan kasih Allah, ia adalah ayat untuk membakar jiwa dan semangat, tuan-tuan dan kasih Allah, sebagai suatu motivation daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kadang-kadang kita baca Yasin ini, tuan-tuan, dengan nada cukup sedih. Tak tahu kenapa. Baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sedangkan tempoh, tuan-tuan, tempo pitching ke apa panggil? Tak reti nak cerita kat tuan-tuan. Saya cerita ni, tuan-tuan,
Saya ikut pemahaman saya. Tempo tuan-tuan, nada bacaan tuan-tuan adalah bacaan tinggi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Yasin diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyuntik semangat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas pulangnya baginda Muhammad dalam keadaan cukup lemah semangat tuan-tuan selepas pulang berhadapan dengan penduduk Taif tuan-tuan. Seperti mana yang kita maklumi bagaimana layanan penduduk Taif kepada baginda Muhammad. Dilempar najis, lempar batu, dilempar segala-galanya tuan-tuan dan kasih Allah. Batu yang terkena dahi baginda Muhammad, berdarah lukanya dahi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita lihat cekalnya baginda Muhammad, sabarnya baginda Muhammad tuan-tuan. Diceritakan oleh sahabat-sahabat pada ketika itu bagaimana luka dahi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada dahi tersebut tuan-tuan. Darah tuan-tuan dan kasih Allah, akhirnya darah tersebut mengalir sampai ke bawah tuan-tuan dan kasih Allah sehingga bertakung dalam sandal ataupun kasut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan kasih Allah, maka kita melihat bagaimanakah darah tersebut sampai boleh mencecah sampai ke bawah sehingga mengalir sampai bertakung dalam sandal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak mempertahankan akidah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah, kita tak sampai ke tahap itu tuan-tuan. Ke ada kita tuan? Tak ada tuan-tuan. Darah nyamuk pun tuan-tuan kita panas hati dah tuan. Darah nyamuk kita panas hati dah. Bukan darah nyamuk tuan-tuan, darah kita sebenarnya tuan-tuan. Nyamuk gigit, tu pun kita panas hati. Bangun tengah malam tuan-tuan, 2-3 pagi sanggup bangun lagi tuan-tuan. Tengok ubat nyamuk ada tak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka pulanglah baginda Muhammad dalam pertengahan jalan tuan-tuan. Baginda Muhammad dalam keadaan cukup lemah semangat tuan-tuan apabila melihat kepada penolakan bahkan bagaimana layanan penduduk Taif kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tuan-tuan, bagaimana Allah memujuk dan menyuntik semangat motivation kepada baginda Muhammad, mewahyukan surah Yasin tuan-tuan dan kasih Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebab itu tuan-tuan dan kasih Allah, kita tukar tempo tuan-tuan. Tempo ni kena cerita macam mana? Tempo ni maksud apa? Nada bacaan tuan-tuan. Ketika orang mati ni tuan-tuan, kita baca tinggi sikit tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Jangan baca sedih. Sebab apa tuan-tuan dan kasih Allah? Baginda sebut dalam satu hadis sahih, betul bacalah Yasin ke orang mati tuan-tuan. Betul. Nilai di sana hikmah yang kita nak lihat tuan-tuan dan kasih Allah. Baginda sebut supaya ketika mana kita baca Yasin di tengah-tengah orang mati tuan-tuan dan kasih Allah, hikmahnya diambil oleh orang hidup tuan-tuan dan kasih Allah. Supaya orang hidup sedar bagaimanakah kehidupan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang kita baca ayat 44 tuan-tuan dan kasih, ayat 45 dan 46, walaupun Allah campakkan nikmat Allah, Allah campakkan segala-galanya dalam kehidupan manusia, peringatan daripada Allah, ancaman daripada Allah, segala-galanya dalam kehidupan manusia, kekayaan, kemewahan dan sebagainya tuan-tuan dan kasih Allah. Allah nyatakan dalam firman Allah ayat 46, wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Apabila Allah tunjukkan ayat daripada ayat-ayat Allah, Allah tunjukkan peringatan daripada peringatan-peringatan Allah, Allah tunjukkan suatu ancaman daripada ancaman-ancaman Allah, Allah tunjukkan suatu bukti daripada bukti-bukti Allah, bahkan Allah tunjukkan hujah daripada hujah-hujah Allah, Allah tunjukkan suatu kebenaran daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Illa kanu anha mu'ridin. Manusia tetap berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nak digambarkan oleh Allah ketika mana tuan-tuan untuk menyejukkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat manusia tuan-tuan dan kasih Allah. Walaupun Allah tunjukkan bukti tunjukkan peringatan daripada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, Allah memanaskan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku di tempat kita tuan-tuan. Berlaku di tempat kita tuan-tuan dan kasih Allah. Sejauh manakah yang Allah nak tengok, sejauh manakah kita semakin ingat dan dekat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Sejauh manakah manusia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah kita anjurkan solat sunat istisqa, tuan-tuan dan kasih Allah. Bukti bahawa kita adalah hamba Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon hujan daripada Allah, supaya itulah tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan dan kasih Allah, sebagai suatu muhasabah bersama, kita kembali tuan-tuan, bagaimana keadaan manusia. Saya cerita ni tuan-tuan, kawasan Pandai Indah. Oh, kata kenapa Ustaz sebut nama tempat pula? Bukan untuk memalukan, mengaibkan tuan-tuan. Sedangkan Allah sebut tuan-tuan sifat manusia dalam perkampungan, tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam Yasin Allah sebut bagaimana sifat manusia diberikan peringatan daripada Allah. Manusia menolak, ingkar dari peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, kita anjurkan solat sunat istisqa tuan-tuan. Hanya datang tuan-tuan komuniti yang berpuluh-puluh ribu tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Pagi Sabtu tuan-tuan, yang hanya hadir 70 orang saja tuan-tuan dan kasih Allah. Akhirnya kita nak nilai, adakah di sana tuan-tuan manusia ingat kepada Allah? Adakah manusia peduli apa yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah itu bukti bahawa manusia menunjukkan ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau saya sebut tak tuan-tuan, orang kata marah pula. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya cerita Pandai Indah tuan-tuan? Sebab saya khutbah tuan-tuan. Khutbah solat istisqa. Tengok 70 orang tuan-tuan. Padang luas tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Padang luas saja tuan-tuan. Dengan orang jogging sebelah sana tuan-tuan, lebih ramai daripada orang duduk kat bawah tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimana tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah kita melihat kepada firman Allah, illa kanu anha mu'ridin, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Berpaling ni tuan-tuan maksud yang cukup mudah sahaja, sebagaimana dikupas oleh Syekh Dr. Wabah Aizuhali, bagaimana kita tidak pedulikan Allah, tidak hiraukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak endahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membuat tindakan kita acuh tak acuh kepada Allah, mengambil mudah apa yang disebut ataupun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah campakkan peringatan sebagai contoh dalam kehidupan kita, bagaimana Allah nak melihat adakah kita semakin ingat kepada Allah ataupun manusia semakin sesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, jelas, yang cukup jelas pada hari ini tuan-tuan, bagaimana Allah menghilangkan seketika pandangan MH370 daripada pandangan manusia tuan-tuan dan kasih Allah. Allah nak lihat bagaimana tuan-tuan kita berfikir dan kita mengambil hikmah di sebalik kisah tersebut tuan-tuan dan kasih Allah. Dan Allah nak melihat bagaimanakah manusia mengatur isu tersebut tuan-tuan, adakah semakin ingat kepada Allah ataupun semakin sesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tuan-tuan, ada sembahyang hajat tuan-tuan, ada yang buat malas sebut ikut faham tak? Jadi tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, bagaimana manusia boleh memilih tuan-tuan? Dua option saja, dua wasilah, dua jalan dalam kehidupan mereka. Nak pahala ke nak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan nak tunjukkan iman kepada Allah ataupun nak tunjukkan kufur kepada Allah. Nak syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun nak ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah nyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada kamu. Nilai di sana tuan-tuan dan kasih Allah disebut oleh Syekh dalam tafsir Ibn Katsir rahimallahu taala. Nama sebenar Syekh ni tuan-tuan adalah Al-Imamul Abil Fida Ismail. Nama sebenar Ibn Katsir tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebut tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada anfiqu mimma razaqakumullah. Allah bangkitkan kalimah yang Allah nak timbulkan adalah persoalan anfiqu, nafkah tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimana selepas itu ulama mufassir membahaskan kenapa Allah meletakkan kalimah anfiqu, nafkah tuan-tuan dan kasih Allah. Nafkah ni tuan-tuan yang kasih Allah, kalau kita fikir tuan-tuan, Allah nak terjemahkan bagaimana Allah nak nyatakan dalam kehidupan manusia. Kamu gunakan kehidupan kamu ini, konsep kehidupan kamu menggunakan konsep nafkah, iaitu nafkah tuan-tuan. Konsep nafkah yang kita faham maksudnya
adalah tanggungjawab. Tanggungjawab adalah suatu kewajipan. Kewajipan la budda, tidak dapat tidak kena lakukan kepada Allah. Bukan konsep sedekah tuan-tuan. Ada beza sedekah dengan nafkah. Nafkah tanggungjawab, kewajipan kepada kita. Sedekah kita nak bagi tak bagi terpulang tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat tuan-tuan, Allah nyatakan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kamu gunakanlah, kamu keluarkanlah nafkah sebahagian yang kami kurniakan kepada kamu. Nafkah Allah sebut tuan-tuan, terjemahkan dalam kehidupan kita. Kehidupan manusia kena menggunakan nafkah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sedekah kepada Allah. Sebagai contoh tuan-tuan, semalam tak pakai tudung, hari ni pakai tudung tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh. Kenapa tuan-tuan senyum pula? Contoh. Jadi sedekah tuan-tuan, dia menggunakan konsep sedekah, bukan nafkah. Nafkah ni tuan-tuan tanggungjawab, kewajipan, la budda, tidak dapat tidak kena lakukan. Kita lihat tuan-tuan, manusia semakin tersesat, tersasar dalam perjalanan dalam kehidupan mereka. Kerana apa? Manusia menggunakan konsep sedekah. Masa nak solat, ya solat. Tak nak solat, dia tak nak solat tuan-tuan. Tak nak pakai tudung, ya pakai tudung. Tak nak pakai tudung, tak pakai tudung tuan. Contoh. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah, ada perbezaan nafkah dengan sedekah. Maka dalam kehidupan kita sebagai amrillah yang Allah nak nyatakan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, nafkah tuan-tuan dan kasih Allah. Maka kehidupan kita adalah menggunakan konsep nafkah, bukan sedekah tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah yang Allah sebut selepas itu tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana Allah menyambung ayat tersebut. Qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu. Dan apabila orang kafir berkata kepada orang mukmin, bagaimana Allah nak menggambarkan sifat orang kafir tuan-tuan dan kasih Allah. Sifat orang kafir kepada orang mukmin yang Allah nak gambarkan betapa sombong dan angkuhnya orang mukmin tuan-tuan dan kasih Allah. Walaupun Allah campakkan segala-galanya dalam kehidupan manusia, tak kira muslim ataupun non muslim tuan-tuan dan kasih Allah, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang kafir berkata kepada orang mukmin, anut'imu lau yasha'ullahu at'amah. Kadang-kadang ayat 47 ni tuan-tuan, kita baca setengah ayat tuan-tuan, tak ada nafas. Ayat panjang. Anutu'imu man lau yasha'ullahu at'amah. Apa ayat orang kafir kepada orang mukmin tuan-tuan, dia menyebut, buat apa kami bagi makanan kepada kamu sedangkan kamu ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kafir berlagak sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kafir berlagak tidak peduli kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang kafir ingkar, menolak peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sebut tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, in antum illa fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka berada dalam suatu kesesatan yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana kita lihat anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Konsep di sana tuan-tuan, nilai sebagaimana dikupas oleh Syekh Dr. Wabah Zuhaili. Manusia berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh nego dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sifat orang kafir tuan-tuan, ketika mana berkata kepada orang mukmin, dia berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu nego dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita melihat dalam bulatan kehidupan manusia pada ini tuan-tuan, manusia boleh berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh nego dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, azan di kemenangan tuan-tuan. Dengan azan ni tuan-tuan, tak apa, aku sembahyang kat rumah pun tak apa. Bagaimana manusia berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tunjukkan dalam firman Allah, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Sebab itulah tuan-tuan, konsep kehidupan seperti mana saya sebut tadi tuan-tuan, kupasan Syekh Dr. Wabah Zuhaili, Syekh Al-Imamul Abil Fida Ismail, konsep kehidupan kita menggunakan konsep nafkah, bukan sedekah tuan-tuan dan kasih Allah. Dan Allah nyatakan dalam di akhir ayat tersebut, in antum illa fi dhalalim mubin. Allah tunjukkan mereka-mereka lah yang mendapat kesesatan yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesat ni tuan-tuan sebagaimana sinonim kepada iblis, syaitan la'natullahi alaih. Ketika ini tuan-tuan dan kasih Allah, bagaimana Allah nak gambarkan sifat manusia, nak manusia tuan-tuan, manusia yang memilih jalan untuk mengikut
mengikuti jalan syaitan iblis laknatullahi alaih. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, tentunya tuan-tuan, kita bertanya kepada manusia, tentu manusia tak nak ikut jalan yang dilalui oleh syaitan dan iblis laknatullahi alaih. Jadi tentunya manusia akan berkata, aku akan ikut jalan yang penuh iman dan akidah kepada Allah. Namun persoalan pada ketika ini tuan-tuan dan kasih Allah, adakah betul manusia nak kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab apa tuan-tuan? Apabila Allah sebut in antum illa fi dhalalim mubin, sebagaimana sesat sinonim kepada sesat ini adalah suatu sikap yang berada pada syaitan laknatullahi alaih, sehingga iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala As-Sad 82 dan 83 tuan-tuan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan menyesatkan manusia ajma'in, kesemuanya tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimana janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyesatkan seluruh manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu minhumul mukhlasin, mereka-mereka yang termasuk kepada manusia yang penuh ikhlas kepada Allah, manusia yang betul-betul benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan benar kepada Allah. Kita nak cek dada tuan-tuan, payah tuan-tuan. Payah tuan-tuan. Nak cerita kepada ikhlas tuan-tuan, sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala bagi menggandingkan kepada As-Sad 82 83. Kenapa tuan-tuan nak selamat daripada syaitan, daripada mengikuti jalan yang dilalui oleh syaitan dan iblis laknatullahi alaih? Satu option sahaja tuan-tuan, iaitu menjadi manusia yang betul-betul benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kepada firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun. Al-Hujurat ayat 15 tuan-tuan dan kasih Allah. Allah sebut tuan-tuan, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, sesungguhnya orang mukmin itu beriman kepada Allah wa rasulihi dan beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meletakkan kepada persoalan ulaika humus sadiqun, iaitu yang benar kepada Allah, summalam yartabu, dan kemudian mereka tidak ragu-ragu kepada Allah dan Rasulnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, sehingga Allah menyatakan barulah mereka wa ulaika humus sadiqun, mereka-mereka lah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan dan kasih Allah, kita lihat kepada ayat tersebut, semalam yartabu. Kalau kita lihat amanu billahi wa rasuli, betul kita nyatakan kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul baginda Muhammad. Betul kita wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kita berjihad mengeluarkan harta kita dan jiwa kita tuan-tuan. Seperti mana malam ni tuan-tuan dan kasih Allah, seperti kebiasaannya tuan-tuan dan kasih Allah, kita keluarkan harta kita tuan-tuan. Contoh ni. Keluarkan harta kita, keluarkan jiwa kita tuan-tuan dan kasih Allah. Kenapa Allah sebut semalam yartabu, dan kemudian juga mereka tidak ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat kepada suatu kisah yang berlaku kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak ukur tuan-tuan, kita nak mendapat martabat ulaika humus sadiqun, kita nak mendapat illa ibadaka minhumul mukhlasin, iaitu tuan-tuan dan kasih Allah, kisah ini berlaku kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana sebelum nak menyertai perang Uhud tuan-tuan dan kasih Allah. Perang Uhud ni tuan-tuan, kita maklumi kita kalah tuan-tuan, betul? Ke perang Uhud kita menang? Kalau kita menang dalam kalah tuan-tuan dan kasih Allah, saya kata menang tuan-tuan. Menang kali pertama. Bagaimana tuan-tuan dan kasih Allah? Kali kedua kita kalah. Bagaimana tuan-tuan dan kasih Allah? Ini disebut oleh Syekh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimallahu taala, 22 Mac tuan-tuan hari ini, bagaimana Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimallahu taala ditembak oleh puak kafir laknatullah yang siapa tembak? Basa al-Asyad
laknatullah yang alaih hari ni tuan-tuan. Juga 22 Mac Asy-Syahid siapa dah? Siapa dia tahu ni? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat dah seorang lagi. 22 Mac juga ni. Hari ni. Yang plastik tu, ya Allah akbar ya karim. Ya Allah. Oh, Syekh Ahmad Yasin. Oh, sebutlah kau kuat tuan-tuan. Dah sebut pun takut. 22 Mac tuan-tuan, Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin Palestin, juga Asy-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti rahimallahu taala. 22 Mac tuan-tuan, hari ini juga tuan-tuan. Kesempatan ini tuan-tuan kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin. Okey tuan-tuan dan kasih Allah. Sebagaimana disebut oleh Asy-Syahid Syekh Dr. Ramadan Al-Buti rahimallahu taala dalam kitabnya berkaitan dengan perang Uhud, kita nak kaitkan kepada asum malam yartabu tadi tuan-tuan dan kasih Allah. Bagaimana sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk nak berperang dengan kaum musyrikin Mekah pada ketika itu, dinamakan sebagai perang Uhud tuan-tuan dan kasih Allah. Tengah berkumpul dengan sahabat-sahabat, datanglah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala belum memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada baginda Muhammad, "Wahai Nabi Allah, kamu ke mana kamu nak pergi wahai Nabi Allah?" Baginda tak menyahut sahutan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 kali dia ulang kepada baginda Muhammad. Kali keempat hamba Allah ini bertanya kembali dan dia menyatakan, "Aku nak masuk agama Allah Subhanahu wa taala." Maka barulah baginda Muhammad menerima sahutan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia masuklah bersama-sama dengan pasukan baginda Muhammad dan masuk perang Uhud tuan-tuan dan kasih Allah. Masuk tuan-tuan dan kasih Allah, akhirnya kita kalah. Yang kita menang tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pesanan baginda Muhammad kepada pemanah-pemanah di atas bukit Uhud, jangan tinggalkan bukit Uhud walaupun seketika tuan-tuan dan kasih Allah, walaupun musuh balik tuan-tuan dan kasih Allah. Namun ketika mana yang berada di kaki bukit, di tengah mengumpulkan barang ghanimah ni tuan-tuan, barangan rampasan perang, akhirnya pemanah-pemanah turun daripada bukit tuan-tuan dan kasih Allah. Maka ketika itu tuan-tuan dan kasih Allah, musuh yang dah berpatah balik, akhir apabila melihat pemanah di atas bukit, ketika itu sebenarnya tuan-tuan perang dah tamat tuan-tuan dan kasih Allah. Namun ketika mana pemanah turun daripada bukit Uhud tuan-tuan dan kasih Allah, maka kembalilah patah balik semula musuh tuan-tuan dan kasih Allah. Akhirnya tuan-tuan dan kasih Allah, kita kalah. Itu kita kalah tuan-tuan. Sepertinya kita menang sepatutnya. Tapi bagaimana hikmah yang kita lihat tuan-tuan? Hikmahnya, ada hikmah tuan-tuan dan kasih Allah. Maka masuklah tuan-tuan, akhirnya habis perang tersebut, akhirnya adalah yang mati syahid ini tuan-tuan dan kasih Allah. Dikumpulkan seluruh mayat jenazah yang mati syahid di depan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, seorang hamba Allah yang sebelum perang Uhud memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, baginda menyatakan, "Inilah hamba Allah, dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala." Maka sahabat bertanya, "Wahai Nabi Allah, kenapa dia masuk neraka Allah? Sedangkan dia dah memeluk agama Allah, dia masuk perang Uhud, dia dapat syahid kepada Allah." Bagaimana baginda sebut, "Inilah hamba Allah Subhanahu wa taala." Walaupun dia memeluk agama Allah, dia beriman, betul, dia beriman, betul, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada baginda Muhammad, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebab itu persoalan semalam yartabu, dan kita tidak ragu-ragu kepada Allah dan Rasul baginda Muhammad. Bagaimana baginda menyatakan, inilah manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kerana dalam hatinya masih ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk perang Uhud bukan untuk mempertahankan agama Allah, tapi dia masuk perang Uhud untuk mempertahankan kota Mekah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah, sebab itulah kaitan kepada semalam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Persoalan kepada ulaika humus sadiqun illa ibadaka minhumul mukhlasin. Persoalan ikhlas, persoalan benar kepada Allah, meliputi kepada persoalan tidak ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana inilah yang payah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dalam perjalanan ke masjid tuan-tuan, syaitan menghasut kita tuan-tuan, menggoyah iman kita. Allah, tak payahlah pergi, tak payahlah. Ada tuan-tuan, tiba-tiba duduk dalam Tesco tuan-tuan. Contoh tuan-tuan,
Dua tazkir tuan-tuan. Allah dengar azan, lambat lagi. Azan zuhur tuan-tuan, lambat lagi nak habis masa zuhur. Akhirnya tuan-tuan keluarlah pada tazkir pukul 3.30 tuan-tuan dan kasih Allah. Semalam yang tabu, betul mereka beriman, betul mereka beriman kepada baginda Muhammad. Semalam yang tabu, namun dalam hati mereka masih lagi tidak yakin kepada Allah, masih lagi ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka menunjukkan tindakan tidak penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah syaitan laknatullahi alaihi menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh manusia tuan-tuan, kecuali iaitu manusia-manusia yang betul-betul benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan kasih Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, kita menjadi manusia yang paling benar dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bersungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendapat martabat, darjat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah supaya Allah kurniakan syurga kepada kita tuan-tuan dan kasih Allah. Yang paling penting dalam kehidupan kita, kita melakukan usaha dengan penuh komitmen, kesungguhan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tidak lupakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, di akhir kuliah ini tuan-tuan, habis dah kuliah tuan-tuan, saya akhirkan tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala pesanan dan juga salam daripada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Syakir Hussein tuan-tuan dan kasih Allah. Bulan lepas dia datang. Wujud datang, alhamdulillah. Takut orang komen, ustaz dah datang. Jadi tuan-tuan dan kasih Allah menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Juga pesanan kebiasaan daripada Al-Fadhil Ustaz Syakir Hussein tuan-tuan dan kasih Allah menyampaikan hajat Al-Fadhil Ustaz untuk memohon kutipan seperti selalu tuan-tuan untuk pembangunan sekolah beliau, Madrasah Tabiatul Ajyal di Pantai Remis, Perak tuan-tuan dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dema tuan-tuan dan kasih Allah melengkapkan ibadah kita, melengkapkan usaha kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tuan-tuan di atas tutur kata bahasa yang agak kurang lancar, dan mudah-mudahan tuan-tuan dan kasih Allah ilmu disampaikan pada malam ini kita mendapat suatu manfaat dan keberkatan bersama. Apa yang baik itu daripada Allah dan apa yang kurang itu dan kelemahan kini saya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.